masalah. Saya sangat lalukan. Dan as usual, kalau saya tak nampak anda request tu, anda boleh tag saya ataupun PM pada Twitter. Nanti saya akan semak. Biasanya dia buat hal sikit Twitter ni, saya kena follow Tuan-Tuan Cik Pan, baru saya nampak request Tuan-Tuan Cik Pan. Macam tu lah. Alright. Baik, kita nantikan 5 minit. Kita mulakan lagi 3 minit. Nantikan rakan-rakan yang lain. Tuan-Tuan Cik Pan boleh kongsi pada feed anda, story anda supaya lebih ramai untuk join sesi kita pada malam ini. Alright, interesting. Okay, tuan-tuan. Hari ini kita nak dengar cerita tuan-tuan dan Cik Puan terlebih dahulu. Feel free untuk share kisah-kisah tuan-tuan Cik Puan melalui interview ataupun temu duga, tak kisahlah. Intern ke, cari kerja ke, naik pangkat ke. So feel free to share. Selepas tuan-tuan share nanti baru saya akan wrap up sikit ataupun saya akan kongsikan dapatan-dapatan lah. Alright, so kita mula dulu dengan perkongsian tuan-tuan Cik Puan. Kalau ada lah. Kalau boleh pastikan ada. Ingat saya semalam. Hello, dengar ke? Alright. Hello, dengar ke tuan? Okay, kalau Tuan Amar ada kesukaran sikit, tak apa. Tuan Amar kita, ada. Okay. Dengar? Dengar. Alright, cun. Okay. So, saya share sikit je lah sebab benda ni macam baru juga dalam setahun lepas. So, saya antara soalan yang menarik sebab saya digital marketer, lebih kepada technical. So, antara soalan yang saya ingat adalah kalau saya diberi sekian amount, macam mana saya nak distribute the amount dalam menguruskan ads, Facebook ads dan Google ads. Amount tu adalah duit lah, duit marketing. Hello? Hello? Ya. Amount tadi tuan. Amount tu merujuk kepada? Okay. Dia bagi amount. So macam apa niche yang saya nak, contoh dia bagi niche basikal. So produk apa, macam mana saya nak gunakan amount tu, apa campaign yang saya nak run. So lebih kepada technical skills. Yeah. Tu antara. Dan soalan yang kedua, dia bagi laptop dan bos saya tu lah bagi laptop dan dia suruh saya Google. Dia nak tengok skill saya Google. Macam tu lah. Dia suruh Google apa? Google, saya ingat saya berkaitan tentang website lah, website development macam tu. So dia nak tengok skill saya Google. I see, menarik. Tuan bekerja di syarikat local SME. Okay, cun. Thank you very much tuan. Ada apa lagi yang nak tambah ke? Dua soalan menarik. Yang soalan Tuan Amar dites secara, saya kira ini praktikal lah kot. Soalan-soalan pun soalan praktikal ke arah knowledge marketing. Alright, very interesting. Terima kasih Tuan Amar. Saya bagi konteks sedikit. Tuan Amar, saya kira fresh grad kan tuan? Baru bekerja setahun di syarikat tersebut. Kemudian syarikat tersebut adalah SME, syarikat Small Medium Enterprise, dan jawatannya adalah digital marketer. Alright. Supaya tuan-tuan nampak dia punya konteks dahulu. Okay, terima kasih Tuan Amar untuk cerita yang menarik. Okay, kita pergi kepada Cik Puan Jade. Silakan. Hi. Alright. Silakan Cik Puan. Okay. So, boleh panggil saya Jida. Jida lah, Ustaz. Okay, so antara pengalaman ni sebenarnya pengalaman interview saya untuk intern tau. So, time tu saya sepatutnya intern tahun lepas lah. Sebelum COVID start.
So saya course economy, tapi saya dapat company tu adalah company entertainment industry. So time tu memang tak tahulah nak macam mana nak associatekan ekonomi kat dalam entertainment industry kan. But then prepare je lah yang macam basic punya preparation. But then manager saya yang interview saya tu, okay, saya the first candidate among three candidates. Lepas tu manager saya tanya roughly basic questions, and then ni soalan yang memang saya paling ingat lah. Sebab dia kata okay, kalau awak jadi parents, what kind of parents, future parents that you wanna be? So saya macam kenapa tanya soalan macam ni kan? So saya macam spontan je, saya terus cakap dengan dia, cakap I didn't expect this kind of question during this interview. Lepas tu dia pun cakap macam ya, dengan saya memang semua unexpected. So saya pun macam dia kerja dekat company industry, entertainment industry, and then department yang saya pergi tu memang department yang fully entertainment. Tiba-tiba dia tanya saya nak jadi future parents yang macam mana. Lepas tu dia tanya kalau awak jadi parents, awak nak ajar anak awak macam mana? So saya macam time tu memang tak pernah dah prepare soalan macam ni kan, tapi itu antara soalan yang memang saya paling ingat. And then dia tanya interest saya, do you like into ke fashion ataupun book? Dia tanya time tu, kalau minat buku, awak minat buku macam mana? And then dia tanya, kiranya rentetan soalan tu adalah macam daripada soalan yang saya nak jadi parents tu. And then after that dia tanya, ni antara soalan yang memang ingat. Dia kata, kalau awak nak bagi buku, if you want to teach your children, macam mana awak nak ajar anak awak dengan melalui pembacaan? Adakah awak akan go straight untuk buku yang memang 2/5-10 ataupun awak nak go untuk buku cerita? So tu antara pengalaman interview intern saya lah. So alhamdulillah saya diterima kat dalam tempat tu. Sebagai department saya adalah department business development. So business development unit under licensing and merchandising. Oh, menarik. Okay, terima kasih. Oh, unik betul soalan tu serius. Okay. Alright, thank you very much Miss Jida for the sharing. Okay, menarik. Kita ada 2 case study menarik. Jangan risau, tak apa. Saya catat benda ni. Okay, ada lagi sesiapa tuan-tuan Cipan yang nak sudi nak kongsi kalau ada pengalaman? Right. Untuk mereka yang pernah lalui pengalaman interview lah. Mungkin di sini ada majikan juga ni. Saya nampak ada kita punya otai kita. Cik Pamin pun ada. Sudut majikan selepas ni. Kita perlukan juga di sudut majikan. Alright. Baik, ada sesiapa lagi yang nak kongsi pengalaman, boleh PM ataupun mention kalau saya tak nampak request anda. Kita terima 2 perkongsian, 1 bekerja sebagai marketing digital marketer dan seorang lagi lah intern bahagian entertainment sebagai BD. The question is very interesting. 1 technical, 1 lagi adalah ini saya pun sedang tercari-cari angle yang dia nak capai ni. Dia nak dia pergi ke arah cara fikir ni untuk approach how are you solving problems ni. Right. Seterusnya tuan-tuan Cipan silakan kalau ada perkongsian yang lain. Sambil-sambil tu tuan-tuan Cipan saya bacakan satu ini Tuan Muzamil kongsikan pada chat inbox. Orang yang berpengalaman, alright, dia bagi sudut pandang sebagai orang lama dalam industri lah. Okay, baik. Dia bekerja di tuan kita bekerja di what we call this one semiconductor ke electronic punya company, right. Ini apa yang dikongsikan. HR mostly sijil itu adalah tiket untuk lulus interview ataupun untuk datang interview. Dia sebagai syarat minima. Dan semasa IV, HR biasanya akan tanya based on job description, awak boleh buat tak kerja ni? Dan apa kelebihan awak berbanding calon lain? Right. Dan IV yang dilalui oleh tuan kita ni adalah IV full English. Okay, baik. Right.
Dan usually HR ni mencari perkara yang tidak ada dalam CV lah kepada soft skill berbanding hard skill. So saya kira bahasa mudah dia, hard skill ataupun sijil itu membawa anda ke pintu syarikat, dan untuk masuk ke dalam syarikat tersebut, soft skill lah akan jadi pelulus ataupun akan jadi final say sama ada anda akan diserap ataupun tidak diserap. Saya kira itu yang cuba disampaikan oleh tuan kita ni. Terima kasih tuan. Right, panjang cerita dia ni, saya ringkaskan. Okay, right. Okay. Baik. Kalau ada yang lain untuk berkongsi, saya belum terima apa-apa request lagi tuan-tuan Cipan. If you have any request, boleh request untuk jadi speaker, kongsikan pengalaman. Okay. Baik. Ada lagi, kita baru ada 2 orang yang Tuan Ammar dan Cik Puan Jida yang berkongsi pengalaman. Okay, there you go. Kita ada yang ketiga. Alright. Oh, Mr. Dan. Okay. Bertukar gambar, tak cam. Okay, baik. Hello, Assalamualaikum tuan. Salam. Kejap I ambil earphone jap. Alright, sila. Okay. Kalau ada lagi 2 orang ataupun 3 orang yang nak kongsi pengalaman interview, boleh silakan. Tak kisah intern ke, kerja ke, naik pangkat ke, pindah company ke. So, any experience daripada interview yang tuan-tuan Cik Puan tak dapat lupakan lah, ataupun very interesting ataupun yang mematangkan ke. Right. Okay. Okay. Hello. Alright. Selamat kembali tuan. Okay. Alright, silakan. Okay, I nak cerita experience I lah untuk interview. Actually, sepanjang I cari kerja, I pernah attend almost 20 lah interviews. Almost 20. Almost 20. Bagi konteks sikit tuan dah berapa lama bekerja tuan? Oh, saya ada like 3 years experience. Tapi masa I fresh graduate tu memang banyak interview I pergi. MNC, JLC company. Mostly big company lah, mostly. Okay, so sepanjang I pergi interview tu, I rasa macam one of the misconception pasal interview ni, people always think that it's a time for employer to evaluate you. But no, actually time interview is actually both sides. Untuk you evaluate the company and company to evaluate you. If you somehow nampak red flag during the interview, for example, interviewer tu you punya hiring manager, which is going to be your future manager atau future boss tu somehow macam provoke you during the interview, for me it's kind of like red flag lah. Sebab tak kerja lagi, dia dah buat macam tu, betul tak? Sebab I pernah encounter with one of the interview dengan big company, a very big company. Tapi during the interview tu dia somehow like condemn me macam tu. In every questions yang I bagi, dia orang akan macam like counter back untuk make me feel myself worthless lah, macam tu. So I think that's the moment yang I realised that it's actually for you to evaluate the company as well. And then a few tips about interview. I rasa macam, because ada some of my, dulu I grad engineering lah. I grad engineering. And then I somehow like kerja lain bidang lah. And then people ask me how do I find a job that are not related with engineering. So ada a few things yang I keep on macam telling people lah. One is to know how to connect the dots. What kind of dots yang you kena connect. First, I rasa it's how you relate the job description with what you have done in the past job ataupun during your university years, which is what kind of transferable skills yang you ada to ensure that the job description is actually fit you. So in order to know how to connect the dots, you kena understand the job description and also the keywords yang ada dalam job description tu, which means that you have to do research prior to interview. And then it might not be related to you. Macam sometimes ada some of the engineering graduates
working in a analyst kan, analyst punya position, you tak nampak relatable, tapi somehow you can actually relate, because I have known a lot of engineering graduates are working in a different job than engineering itself, and still perform dalam dia punya kerja. So that's just a few tips, and yeah, that's my story. Hello. Hello ni. Hello, sorry. Cakap sama seorang pula. Okay, that's all from me. Nanti kalau ada, Tuan bidang engineering, kemudian sekarang bidang apa tu? Saya kerja macam mana nak cakap, saya analyst lah. Analyst. Okay, right, interesting. Apa soalan yang ditanya company sekarang yang Tuan bekerja sebagai analyst? Sebabkan Tuan kan bidang lain. Apa soalan yang ditanya menyebabkan Tuan sampai Tuan diterima? Actually, before I masuk this current company, previously pun I kerja as analyst juga macam tu. So masa I first masuk as analyst, I rasa during that time around, dia more macam the job itself, they're not limited to something related to analyst lah. Macam engineering graduate pun also can apply, sebab I rasa engineering graduates is very versatile punya course. You can actually jump around into some analytical punya jobs macam analyst ataupun software engineering. Sebab if you can actually do engineering with a lot of complex equations and whatnot, why not you do something yang related to analytical and doing some analysis kan? For sure you can, macam tu lah. So capability tu ada. Yes. So that's the way on how I explain myself lah. Macam I am a very analytical person, I can do some analysis, I can do this and that, macam tu lah. It's not just only you promising that what you are capable of, but other than that, you kena tunjuk lah, you actually have the capability to do the job, other than just macam cakap. Because you tak nak lah, because at the end of the day, you buat very well during the interview, but at the end of the day, bila you masuk kerja, you cannot do anything. Pun. So it's not good lah for you to brag yourself, because being confident means that you have the knowledge as well. Sebenarnya saya jemput Tuan Rizal untuk kongsi speaker. Bulan 20 pula, bulan 10 2020, okay. And then dapat my first job April hari tu. Tapi berehat tu macam sampai bulan Februari, and then baru start job hunting lah. Sebab macam tercari lagi career apa yang nak sambung ni kan. Okay, and then jumpalah data science. Okay, data science ada 3 position yang famous lah. First data analyst, and then data engineer, and then data scientist. Data analyst the paling lower lah, tapi bukanlah lower compare of gaji, but paling sikit in skill yang perlu time dalam coding. So
kebanyakan interview yang saya attend macam from February to April kan, macam dalam seminggu saya mesti ada 3 KPI saya adalah untuk dapatkan 3 interview dalam seminggu. So macam hari-hari lah memang cari job hunting. Dan interview tak tahulah saya memilih apa, tapi memang saya akan interview tu mesti nak online. Sebab saya pilih online sebab kalau contohlah dia nak tanya pasal soalan teknikal kan, saya terus share screen, saya tunjuk saya punya skill coding lah. Sebab salah satu contohlah macam Faith dengan Shopee punya interview kan, boleh ke disebut benda ni? Jangan sebut nama lah. Sebut e-commerce company. Okay. Okay, banyaklah company sebenarnya yang diorang akan macam power in Python boleh tak tunjuk skill macam tu. And then time tu sebelum interview, tipsnya adalah untuk sediakan semua benda, sediakan language yang korang dah pernah belajar. Contoh macam saya pernah belajar Python, pernah belajar R, pernah belajar SQL. Prepare the project at your screen, macam dah ada dah benda tu. And then bila dia cakap macam mana nak provekan skill you, lepas tu macam kalau saya terus share screen. Okay, ini projek saya buat projek coronavirus, cerita lah macam tu. So dekat situ kebanyakan lah interviewer impress lah benda tu. Itulah tipsnya. And then that's why setakat jumpa first job tu, tak jumpa lagi behavior punya soalan yang jenis yang macam kalau tak dapat benda. Satu je lah, iaitu ada satu company ni tanya, contohlah kalau start ke apa-apa kan, macam tak reti coding, sebab data analyst banyak coding, and then data engineer pun banyak coding. So adalah satu interview yang tanya macam kalau coding tak jadi ke apa, nak buat apa. Actually time tu tak tahu tau nak cakap apa. And then saya reply macam Google je kot, sebab macam everything on Google, bukanlah everything on Google, macam masalah programming punya problem ada je dia punya solution dekat internet semua kan. And then I got lah the job from that company. Tak tahu kenapa rasanya bukan sebab soalan tu pun, rasanya sebab skill-skill yang lain. So memang betul-betul teknikal, tunjukkan, buktikan anda pandai coding macam tu lah. Tapi tak adalah soalan macam tu pun. Dia macam I can see bla bla, kadang-kadang ada je macam interview macam I can see you learn this language quite a few times, sebab duration between October to February berapa bulan lah? 4 bulan kan. Macam saya banyak belajar banyak language. So dekat situ time belajar tu memang buat self project lah. So tips dia memang kena ada self project. Jangan sombong je siapa yang nak sambung data science punya field ni macam aku pandai tu, tapi buat project. Tips dia buat project. Lagi satu tips dekat Forage punya, tak tahulah ramai orang tahu tak, Forage actually ada sediakan free virtual work experience program tau. So dekat situ banyak data science punya project, and then boleh dapat apa ni, boleh dapat certificate. So okay, lagi satu tips, bila belajar language tu bukanlah jangan belajar dekat YouTube, belajar dekat tempat-tempat yang orang panggil apa, hub learning, macam Coursera, macam Udemy, macam baru-baru ni HRDF pun ada buat juga kan. Bukanlah diorang lebih sumber lebih dipercayai, tapi at least kalau kita belajar, kita dapat certificate. So kita every time pun kerja untuk data science, sebab ni baru kan, time tu hantar juga certificate, e-certificate tu juga macam membantu membantu, sangat-sangat membantu, sangat-sangat macam budak ni. Lepas tu bila interview tunjuk pula projek, lagilah membantu, macam tu lah. Alright, cool, very interesting. Terima kasih. Kita ada Huni, tapi saya cari Cik Puan Huni ni, saya tak jumpa. Kalau boleh Cik Puan Huni ni request sekali lagi untuk jadi speaker, because I try to search your name but it's not available in the list of listener.
tapi dia PM saya untuk kongsi tentang HSE, which is saya kira HSE ni pun antara yang evergreen juga bidang ni. Alright, kalau kita dapat seorang lagi should be nice. Right. Bagi saya masa sekejap tuan-tuan je, kita bagi Cik Pan Huni. Hani ke Huni ni? Alright, kalau Cik Pan Hani ada di sini, kalau boleh bantu untuk request sekali lagi ya. Right, so that kita boleh approve. Bila saya search ni tak jumpa Cik Pan Hani. Okay, baik. Saya recap sambil-sambil Cik Pan Hani request sekali lagi. Alright, kita ada 4 orang. Yang pertama Tuan Amah, digital marketer. Antara soalan yang diajukan ataupun yang dilalui oleh Tuan Amah adalah pihak majikan syarikat tanya kalau ada amount certain apa campaign marketing yang dibuat. Yang kedua adalah bila bagi laptop dia suruh Google sesuatu perkara contoh. So dia nak tahu skill Google, sebab itu skill yang digunakan oleh orang digital marketer lah. Yang kedua Cik Panjidah, cash ekonomi tapi apply intern dekat company entertainment, dapat jawatan sebagai BD, business development. Soalan yang unik yang kita rasa unexpected lah, iaitu kalau you jadi parents, what kind of parents you wanna be? Ini soalan panel kepada Cik Panjidah kita. Dan seterusnya dia tanya lagi kalau are you into fashion or book, dan kalau baca buku apa, dan dia tanya lagi kalau nak ajar anak baca buku tu, are you going to be straightforward, iaitu buku 1 darab 1, 1 darab 2 ataupun bagi buku cerita. Right, and then Mr. Dan kongsi 3 tahun pengalaman dalam grad engineering tapi kerja bidang lain, which is jadi data analyst juga. Dan antara soalan yang adalah lebih kepada how can the person ataupun cara boleh perform kerja yang diberikan ataupun kerja dalam requirement. So tip Tuan Dan adalah untuk kaitkan pengalaman-pengalaman anda dalam engineering dan aplikasikan macam mana anda boleh fulfill job requirement tersebut. And last kali Tuan Riza, kita ada Tuan Riza. Hopefully ada seorang lagi Cik Puan Hani ataupun orang lain yang sudi untuk kongsi. Tuan Riza kongsikan, Tuan Riza pun engineering juga. Sebenarnya untuk makluman tuan-tuan bila saya baca data, ada satu data daripada mana, lupa dah, banyak sangat baca. Saya lupa source dia. Majoriti yang menganggur adalah degree. Dan daripada degree tersebut, majoriti yang menganggur adalah engineering. Bila saya baca data lain, apakah pelajar, student bekerja dalam bidang mereka? Rupa-rupanya almost 40% plus tidak bekerja dalam bidang mereka. Dan majoriti daripada 40% plus tu adalah engineer. Orang yang belajar engineer lah yang paling banyak sekali tukar bidang. Alright. So I'm not sure apakah itu indikator apa. Mungkin itu indikator bahawa engineer ni perlu dikembangkan bidang dia. Alright. So yang keempat tadi Tuan Reza kongsikan fresh grad baru dapat kerja bulan April sebagai database analyst lah buat masa ni. Dan apa yang dibuat adalah dia kena tunjukkan skill teknikal terus. Skill coding, Python ataupun apa computer language yang ada. Tak banyak soalan-soalan yang bersifat motivational ke behavior ke, tak ada banyak, tapi terus kepada technical. Alright, so mari kita dengar pula cerita daripada Cik Puan Hani. Alright, silakan. Boleh dengar ke? Boleh. Okay, boleh panggil saya Hani. Hani. Huni, janganlah Hani. Baik, saya dari bidang safety and health. Okay, currently as middle management in one of the food and beverage manufacturing industry. Ada banyak kopitiam outlet dekat Malaysia. Kalau sebut Mikari tu orang tahulah. Okay, baik, soalan interview waktu ni adalah saya pada waktu tu safety and health executive. Interview untuk naik pangkat jadi assistant manager. Dia punya soalan yang pertama, jika anda seekor haiwan, what animal represent you? Waktu ni belasah lah. Nak jawab seekor burung ke, jangan sebut seekor ular lah, nampak benar ular. So, saya nak share lah jawapan saya. Pada waktu tu saya cakap, saya represent diri saya seekor kuda. Kuda ni kalau dia beramai-ramai, dia boleh jadi teamwork. Dia boleh buat kerja lebih pantas kuda. Tapi kalau kuda ni, dia seekor-seekor pun dia boleh hidup juga. Kau campaklah dekat mana pun dia boleh hidup. Macam tu lah. Share jawapan saya lah. Pandai lah juga, you guys nak goreng kan. Okay, yang kedua, how do you bring yourself as a woman in a male-dominated industry? Okay, waktu macam mana ya? Safety ni orang sebut selalunya safety officer lelaki. Tapi actually ramai je safety officer wanita. Cuma maybe
tak seramai kuantiti tu lagi lah kot. So kenapa dia tanya saya soalan tu, barulah saya tahu bila saya masuk management semua lelaki. Saya seorang manager wanita. Dah lah manager wanita, safety pula tu kan. So bila dia tanya, mampu tak you menjadi seorang yalah in the male dominated industry kan, dia tak nak yang cengeng-cengeng, yang tegur sikit pun dah mengajuk, tak nak lah macam ni. Okay? Tapi soalan soft skill ni ataupun karakter ni dia beri selepas semua technical boleh jawab. You bagus, you kompetensi, you punya in term of law you boleh jawab. How do you apply in your work? Another one lagi, ialah soalan yang paling special lah, what makes you different from others kan. Okay, saya cakap selain daripada saya wanita, lagi saya tak tunjuk saya punya portfolio, saya bawa tablet, saya tunjuk gambar macam mana saya deal safety dalam kalangan pekerja. Before this saya kerja kat petroleum. So it is expected, cuma kita akan ditegur dengan mungkin agak keras, mungkin berulang kali benda sama. It's just that for us to be precautious ataupun untuk berhati-hati. Right. Baik, saya nak kongsikan iaitu ada 3 perkara saya kongsikan malam ini. Secara mudah adalah, yang pertama adalah jenis-jenis soalan. Dalam interview ini sebenarnya ada jenis-jenis soalan yang kita boleh predict ataupun kita boleh expect dia akan tanya. Pertama, saya kongsikan di sini adalah soalan introduction, iaitu soalan dia minta perkenalkan diri. Soalan ini adalah soalan wajib mana-mana pun, dia sebagai mukaddimah. Memang mukaddimah biasa 99% dalam interview akan perkenalkan diri, walaupun dia dah tahu dah hendak, walaupun itu interview kali kedua, kali ketiga, dia akan minta juga introduce diri, walaupun untuk seminit, walaupun untuk 2 minit. So oleh itu, dia seolah-olah anda dah tahu dah soalan final exam apa yang keluar, iaitu dalam mana-mana interview akan ditanya soalan ini, so you better prepare for this one, iaitu soalan perkenalkan diri. Ini juga peluang untuk jawab soalan perkenalkan diri ni adalah sebenarnya peluang untuk anda pitch diri sendiri. Kalau anda pernah dengar, kita sebut sebagai job pitch. Right. So inilah peluangnya. Okay. Yang kedua adalah soalan motivation ataupun kita sebut motivational question, iaitu soalan yang kita nak tahu kenapa calon ni nak kerja kat sini dan apa yang mendorong dia. Adakah dia ni seorang yang, apakah gaji yang mendorong dia, atau apakah benefit ataupun nama syarikat yang besar yang mendorong dia, apakah dia ni ada probability untuk bagai pahat dengan tukar, sekali bagi tahu sekali buat, sekali bagi tahu sekali buat. Kenapa? Dia sekadar buat kerja yang disuruh je. Dia tidak ada internal push, personal motivation. Contoh, aku nak kerja sini, aku nak capai ni, capai ni, aku nak push macam ni, aku nak perform, aku nak dapat award, contoh. Dia tak ada benda tu. Ataupun datang 5 tahun aku nak jadi data analyst sebagai contoh, aku nak jadi sekian. Ataupun anda nak kerja syarikat ni sebab apa? What is your push factor? Push or pull factor? So itu soalan motivation. Dia boleh datang dengan macam-macam, tapi bila kita dengar soalan tu kita tahu, okay, dia nak tahu kita punya purpose ataupun kita punya motivation. Right? Antara yang common lah. Yang ketiga tuan-tuan adalah yang sebagaimana ditahu oleh Tuan Rizal tadi, dia tak jumpa banyak. Dia terus jumpa kepada situational question.
situational question ni tuan-tuan adalah soalan yang beri situasi yang anda perlu selesaikan ataupun dia tanya soalan teknikal, anda kena jawab. Itu je. Dia boleh jadi fictional, rekaan, ataupun dia boleh jadi case study yang sebenar berlaku dekat syarikat. Contoh yang berlaku dekat tuan apa tadi yang digital marketer, Tuan Amar. Itu mungkin yang sebenar, iaitu bagi amount duit, okey macam mana nak distribute amount ni, nak guna FBN berapa banyak, berapa teknik you nak guna. So mungkin itu practical, which is real case. Mungkin case yang Cik Puan Jida tadi dia tanya pasal what kind of parent, itu mungkin kita sebut sebagai situasi yang direka-reka ataupun case study yang direka-reka. Tetapi dia masih lagi mengukur kompetensi, mengukur nilai, mengukur karakter, mengukur sikap yang mereka nak sebagai pekerja di syarikat tersebut ataupun untuk pekerja yang mengisi jawatan tersebut. Alright. So situational question ni biasanya dia berikan case study yang anda perlu selesaikan. Alright. Cuma kena faham situasi. Kalau dia tanya soalan bersifat pendapat tuan-tuan, contoh macam Cik Puan yang terakhir tadi, Cik Puan Hani, soalan bersifat pendapat. Kalau anda jadi haiwan apa anda akan jadi kan? Alright. So itu mungkin bersifat pendapat, dia tak ada salah, tak ada betul. It's just a matter of how you elaborate dan anda beri solid reason. Tetapi kalau ditanya soalan bersifat fakta, statistik, technical skill, anda tidak boleh goreng sangatlah. Anda memang kena tunjuk bukti. You need to be factual. Tak boleh nak goreng-goreng hangit sangat. Alright. So kalau pendapat, kita boleh, jangan jawab tak tahu. Kalau benda bersifat pendapat, jangan jawab tak tahu. Contoh, kalau anda jadi haiwan apa anda akan jadi? Oh, saya tak tahu, saya tak sure, tak nak terfikir pula. Jangan jawab tak tahu. Tetapi kalau soalan situational, kalau kena part anda sangkut memang tak tahu betul, okay, time tu anda kena bagi bahasa berkias dia. Alright. Antaranya adalah, contoh kalau saya kena tanya soalan, saya pernah kena soalan masa saya nak masuk kerja dulu, macam nak buat kerja marketing kan. Tahu tak marketing ni, ada benda tu saya tak tahu. Memang kata, saya tak tahu lah. Saya strong bahagian offline. Online ni mungkin saya kurang. So bagi tahu direct. Okay. Right. Dan yang terakhir adalah yang keempat adalah behavioral based interview. Behavioral ni biasanya digunakan banyak kepada fresh grad tetapi kurang kepada yang senior. Sebab dengan izin saya bagi tahu, untuk jawatan yang fresh grad, usually kita at least anda ada basic and then kita memang expect anda ini perlu dilatih, perlu dibimbing untuk jadi lebih mahir dalam setempat dengan teknologi syarikat, dengan mesin syarikat, dengan software syarikat, dengan culture syarikat. Tetapi untuk position senior, actually kita expect anda untuk carry your skills dan apply dekat syarikat dan bawa revenue ataupun selesaikan masalah syarikat. Okay. So behavioral biasanya banyak ditemui pada mereka yang berjawatan fresh grad ataupun entry level. Lebih banyak digunakan di situ. Alright. Contoh behavioral ni adalah kalau anda stres, apa yang anda akan buat? Kalau anda tak ada idea, di mana anda akan cari idea? Kalau anda stuck, apa yang anda akan buat? Contoh. Itu behavioral semua. Ataupun dia akan bersifat, kita sebut apa dia bagi aktiviti tuan-tuan. Bagi aktiviti. Aktiviti macam mana? Contoh, dia nak uji communication skill anda, maka dia boleh minta anda buat presentation. Atau dia nak uji sikap anda, siapa yang proaktif, siapa yang initiator, siapa yang follower. Maka dia boleh buat, okey jom anda diberi masa 5 minit, sila bincang, brainstorm idea, kemudian present kepada kami idea anda, contoh. Dia bagi peserta-peserta ini berbincang. Alright. So pendekatan itu pelbagai, namun dia nak test siapa yang paling proaktif, contoh. Sebab dia nak cari orang yang begitu mungkin. Ataupun dia nak cari orang yang critical thinker ataupun creative thinker, maka keadaan, situasi yang mereka bagi ataupun case study yang mereka bagi menjurus ke arah menguji skill tersebut. Dia bukan sekadar suka-suka buat, dia mesti ada skill yang dia nak ukur. Dan soalan tersebut akan memberi jawapan kepada mereka. Alright. So itu jenis-jenis soalan yang agak common lah yang ditanya. Yang biasanya kita akan jumpa mana-mana pun. Right. Now, yang kedua tuan-tuan Cik Puan adalah asas. Asas adalah kita kena tahu syarikat yang kita nak pergi tu. Okay. Sama ada syarikat tu, paling mudah adalah syarikat tu nama apa, lokasi dekat mana, syarikat tu servis apa, produk apa, dia punya core business apa, kemudian dia ni JLC ke MNC ke SME ke sebagainya. So kita kena tahu asas-asas tu. Dan malam ini kita banyak kepada swasta kalau saya tak silap. Ini semua swasta, kita tak ada kerajaan kan. Kalau ada yang kena kerajaan, kalau dengan swasta senang sebab kita akan cari dalam Google, email, LinkedIn, Glassdoor sebagainya, kita baca review, tanya orang. So kita akan dapat insight sedikit sebanyak sebab kita sangat-sangat tak nak ataupun tak suka calon yang datang blur.
tentang syarikat. Kan? It means that anda pun datang sekadar asal dapat kerja ataupun asal datang interview. Anda bukan datang sebab betul-betul berminat dengan posisi yang kita tawarkan ataupun sebagainya. So we really expect untuk calon yang datang tu memang dah tahu pasal syarikat. Okay. Yang kedua, kalau dengan kerajaan tuan-tuan, kerajaan dia akan tanya yang anda pergi SPA sebagainya tu, dia akan tanya benda-benda berkaitan dengan kementerian yang anda apply. Mesti tanya, itu standard, memang kena tanya. Apa fungsi kementerian? Atau contoh anda apply dengan apa? Dengan Kementerian Kewangan contoh. Ada jabatan-jabatan tertentu. Dia akan tanya apa fungsi sekian-sekian, apa pendapat anda tentang sekian-sekian. Dan kebiasaan isu semasa akan ditanya dalam temuduga kerajaan. Isu semasa yang berkaitan dengan yang kerajaan terpalit sama ada positif ataupun negatif. Contoh, anda apply dengan KKM lah, Kementerian Kesihatan, ada jabatan-jabatan tertentu, maka dia tanya, okay, kalau tuan berada sekian-sekian, berada dalam bidang kesihatan sekian-sekian, apa tindakan yang tuan buat untuk mengatasi ataupun untuk kontrol keadaan COVID pandemik sekarang ni? Ada inisiatif yang tuan boleh cadangkan contoh. So dia akan cuba kait isu semasa dengan fungsi jabatan-jabatan tersebut. Itu memang kerajaan. Kerajaan memang macam tu. Dia akan tanya tentang fungsi jabatan dan isu-isu semasa. Lebih dahsyat lagi, mungkin dia akan tanya berkaitan dengan enactment ataupun case study yang law. Mungkin anda kena bersedia jugalah. Terutama PTD. PTD memang kena. Right? So itu untuk kerajaan. Untuk swasta, as simple as anda tahu core business dia apa. Yang paling penting, anda study lah iklan kerja dia. Right? Dan yang ketiga, yang terakhir saya kira untuk kongsi hari ini adalah pendekatan interview yang sangat banyak. Kalau kita dapat daripada perkongsian rakan-rakan kita malam ini, majoriti bekerja dalam bidang teknikal di sini, teknikal, kecuali Cik Puan Jida je. Yang lain-lain semua teknikal saya kira, agak teknikal. So mereka semua diuji dengan soalan-soalan teknikal. Alright. So soalan teknikal tu boleh datang dengan individu, boleh datang dengan berkumpulan, boleh datang dengan jawab dulu quiz online ke sistem e-learning sistem dulu ke untuk anda dapat markah dulu. And then ataupun dia tanya dulu dalam bentuk games ataupun dalam bentuk quiz, dalam bentuk aktiviti, dalam bentuk puzzle, macam-macam mereka boleh buat. Dan ataupun paling mudah sekali dia akan minta anda buktikan lah. Dan saya sangat tertarik dengan pendekatan Tuan Riza dan juga Cik Puan Hani. Dua perkara yang dua calon ini, dua rakan kita yang kongsi ni, dia buat perkara yang sama. Pendekatan yang sama. Cara nak present yang terbaik tuan-tuan Cik Puan untuk buktikan kita ni boleh buat kerja tu, nak buktikan skill kita adalah bukan sekadar cakap tapi tunjuk. Apa yang mereka buat? Contoh Tuan Riza buat apa? Share screen sebab interview online ni kan. Share screen, lepas tu tunjuk bukti-bukti coding dan sebagainya. Contoh website yang kita buat, bukalah back end ke sebagainya. Tunjuk. Tunjuklah apa kita punya portfolio. Cik Puan Hani pula, mungkin ini interview yang dah berlaku sebelum COVID. Bawa tab, tunjuk portfolio, tunjuk gambar yang bekerja dekat oil and gas sebelum ni. So, bila kita bawa pendekatan begini, tunjuk bukan sekadar cakap. Bahasa mudah macam ni lah tuan-tuan. Kalau tuan-tuan dengar ceramah kan, mengantuk, betul tak? Sebab kita dengar je. Tapi kita bila dengar lecturer mengajar dengan apa? Dengan slide, dengan conteng sikit, kita interaktif sikit. Lepas tu dia tanya soalan pula, lebih interaktif. Begitulah lebih kurang. So panel dia akan lebih terikat. Dia akan lebih rasa yakin bila anda mampu guna presentation begini. So ini contoh yang sangat bagus dibuat oleh Cik Puan Hani kita dan juga Tuan Reza. Tunjuk bukan sekadar cakap. Alright. So from me 3 perkara saja tuan-tuan Cik Puan, iaitu jenis soalan dalam interview. Saya kongsikan di sini intro, motivation, situation dan juga behavior. Saya panggil untuk naikkan gaji. Allahu Akbar. Kita berbincang semalam tentang kes-kes apa? Topik-topik sebelum ni lah. Macam mana nak lompat ke ataupun nak stay ke, KK naik gaji ke, benda tu boleh bincang sebagainya. Alhamdulillah, tahniah tuan. All the best untuk responsibility yang baru. With great power, with great salary, with comes great responsibility kan. Alright. Baik. Itu saja saya kira. Saya tak adalah yang lain. Guest pun tak ada dah.
Okey. Kalau tak ada tuan-tuan, saya tutup dengan makluman yang terakhir daripada saya, iaitu job search masterclass saya ala-alakan tuan-tuan untuk join. InsyaAllah semalam saya nak post tapi tak sempat post, minta maaf. Hari ini saya akan post. Kita buka untuk 1000 pack sahaja yang akan berjalan bulan Julai nanti. Sekarang dah dibuka untuk early bird. Harga full dia 100.5 tapi early bird ni 80 sahaja. Right, so saya sangat ala-alakan tuan-tuan untuk datang. Nanti saya buat thread sekejap lagi. Kalau nak baca boleh baca. Dan dalam kelas ini tuan-tuan, kita kongsikan A to Z apa yang anda akan belajar untuk cari kerja, untuk buru kerja. Saya akan ajar semua. Macam biasa tuan-tuan, saya bagi tahu di sini ada 3 topik utama, iaitu resume, online present dan juga interview. Dan mengenali saya tuan-tuan, kalau tuan-tuan kenal saya cakap 3 tuan-tuan tapi saya akan bagi 30. Saya akan selit juga macam teknik-teknik job hunting, lubang-lubang nak job hunt, semuanya saya akan selit dalam kelas ni lah. Boleh kata beginilah tuan-tuan, anda datang kelas ni, anda dah dapat knowledge daripada saya almost 90% lah lebih kurang. All the tricks I will share everything dalam ni. Bahkan kalau saya tak cukup masa dalam webinar pun, saya akan kongsi dalam support group selama sebulan dalam Telegram tersebut. Everything I will share to you, nak pastikan apa tujuan saya adalah habis program, habis bulan tu saya akan hantar borang feedback pada anda isi borang feedback bagi tahu dah dapat kerja dekat mana. Sebab itu tujuan saya. Okay, so our aim here is to get job as fast as possible. Sebab itu saya bekalkan segala jenis template yang anda perlukan. Saya akan ajar, kemudian saya bagi template. Template tu saya tak bagi pada sesiapa pun. Saya hanya bagi kepada mereka yang telah saya ajar supaya anda tahu cara nak guna. Kalau main dapat template je, tak tahu guna, dia tak jadi juga. Sebab resume ataupun dokumen ni kita kena customize. Alright? So I'll share to you, kalau sebelum ni kita pernah datang dengan seorang lecturer, Puan Farah. Dia kongsi macam mana yang dia guna sampai lecturer impress. Macam mana you belajar buat ni? Macam mana you present macam ni? Daripada you dapat idea, siapa yang ajar you? Dia tanya method-method begitu. Kenapa? Macam saya buat tadi lah. Show, not just tell. Macam mana nak show tu? Kita akan kongsikan dalam sesi nanti. Right? Ada banyak cara, terlalu banyak cara. It depends on your quality, your character dan juga kekuatan anda kat mana. Right? Cara nak show tu banyak cara. So insyaAllah tuan-tuan, kalau anda start, kalau ataupun anda tercari-cari cara betul nak buat resume ke, nak interview ke, nak follow up ke, nak apa lagi, nak buat online present, nak post macam mana, kalau LinkedIn betul ke, LinkedIn betul power ke, tak perlu guna job street ke, everything will be shared dalam job search masterclass. Ada 5 sesi webinar. Kalau terlepas ada rakaman dekat YouTube kami bagi, don't worry, rakaman tu boleh repeat ulang sampai muntah selama sebulan. Dan sebulanlah support group kami dalam Telegram. Kenapa sebulan? Sebab saya percaya anda akan ada soalan. Dan bila anda dengar dalam online pun, saya tahu sebab dia online bukan fizikal. Mungkin ada soalan, dah bagi tahu tapi tak faham lagi. Tanya dia, tak ada masalah. Tanyalah alumni sebelum ni pun, saya akan layan je soalan-soalan tentang Cik Puan. Walaupun dah di-repeat banyak kali dah dalam webinar. So I really welcome everyone untuk join sebab kami ada kapasiti Zoom 1000 je tuan-tuan. Sebab itu kami tak pasal limitkan 1000. Buat masa sekarang dah ada beberapa IPT berminat untuk sponsor dia punya student. Saya bagi tahu awal, UMT dah sponsor dah. Universiti Malaysia Terengganu. Mereka buat job search masterclass ni untuk student mereka saja dengan separuh yuran tu ditaja. So untuk pelajar UMT, anda pergi dengan UMT. Sebab UMT dah sponsor dah separuh. So untuk yang lain-lain, IPT belum ada 3 IPT yang approach saya nak buat untuk student mereka sendiri dan mereka nak sponsor. Buat masa sekarang UMT dah confirm dah. Untuk yang lain-lain, anda join dulu yang ni. Kalau ada, saya akan bagi tahu lah insyaAllah. Alright. Terima kasih Tuan-Tuan Cik Puan. Thank you very much for your time for today. Kita akan bertemu lagi pada hari esok. Hari ni hari ke-10. Ada 4 hari lagi untuk kita bincangkan topik-topik tentang kerjaya. If you have any suggestion pun, saya sangat alu-alukan. Alright, sebab saya dah ada topik yang saya khas, tapi saya tengok balik topik saya ni macam dah tercover dah, atau macam ni bosan lah. Jadi kalau ada cadangan topik, saya sangat lalukan untuk 4 hari yang akan datang ni. Wallahu alam, terima kasih. Assalamualaikum.